Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat seterusnya. Pasal yang kelima, syarat istinja menggunakan batu. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat-syarat sah beristinja dengan batu ada 8 perkara. Istinja setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Ayyakuna bi thalathati ahjarin. Hendaklah menggunakan 3 batu. Wa ayunqiyal mahalla. Hendaklah batu boleh membersihkan tempat najis. Wa alla yajifan najas. Hendaklah najis tersebut belum kering. Wa alla yantaqila. Hendaklah najis tersebut belum bergerak ke tempat lain. Wa la yatara'a alaihi akhar. Hendaklah najis tersebut tidak bercampur dengan benda lain. Wa la yujawiza safhatahu wa hashafatah. Hendaklah najis tersebut tidak berpindah dari lubang dubur dan hasyafah, iaitu kepala zakar. Wa alla yusibahu ma. Hendaklah najis tersebut tidak terkena air. Wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Hendaklah batu yang digunakan itu bersih. Mari kita lihat syarahnya. Istinja dari segi bahasa terputus. Syarak menghilangkan najis yang keluar daripada kubul depan atau dubur belakang. Sama ada menggunakan air atau lain-lain, termasuklah batu, daun kering, kertas, tisu, lain-lain. Jadi kita putuskan kekotoran itu supaya kita jadi bersih. Itu maksudnya istinja. Batu, yang dikatakan batu di sini termasuklah benda padat tapi suci. Yang dapat menyerap, dia mesti suci, dia padat, suci, menyerap dan tidak dihormati oleh syarak. Benda padat tetapi ada najis, tidak dapat menyerap kerana halus atau rapuh. Dan benda yang dihormati seperti buku, makanan, lain-lain tak boleh digunakan untuk kita gunakan untuk bersih kotoran setelah kencing ataupun buang air besar. Haram menggunakan roti sebab makanan manusia. Dan tak boleh gunakan tulang sebab ia makanan jin. Haram menggunakan tangan, kaki atau badan haiwan yang masih hidup dan bersambung dengan haiwan tersebut. Kesian tengok ya. Jika menggunakan batu sahaja, itu yang 8 syarat tu. Kalau guna yang lain tak sampai begitu. Jika, baik, haiwan tadi itu kita sambung ya. Haram menggunakan tangan, kaki atau badan haiwan yang masih hidup dan bersambung dengan haiwan tersebut. Jika ia terpotong atau tercurai daripada haiwan yang halal dagingnya. Contohnya, kambing, lembu. Dan suci setelah disertu yang kulit dan sebagainya tadi. Atau bangkai atau kulit bangkai yang telah disertu. Maka boleh digunakan. Sebab ia sudah jadi bersih. Sebab dia dah terpotong, dia dah tercurai. Dia bukan bersambung dengan badan binatang yang masih hidup lagi. Baik. Batu boleh membersihkan tempat najis. Tempat najis ni lubang dubur yang tertutup ketika berdiri. Jadi kita berdiri tu kan tutup tu. Kawasan itulah yang perlu dibersihkan, tempat najis tu. Kalau untuk zakar, kepala kemaluan lelaki. Kepalanya tu, maaf ya. Dia kan ada kepala, ada batangnya tu. Kalau yang perempuan, bibir kemaluan perempuan. Maaf ya, yang namanya faraj tu. Hendaklah najis tersebut belum kering. Apabila najis sudah kering semuanya, maaf ya, najis, taik tadi ataupun kencing tadi dah kering, semuanya kering atau separuhnya kering, tidak boleh menggunakan batu kerana batu tidak dapat menghilangkan najis yang sudah kering. Wajib menggunakan air. Dalam arti kata, kita guna batu ni, tisu ni, daun ni, ada air, guna benda-benda macam ni pun boleh. Itu maksudnya tu. Tapi yang terbaik, guna ini dan guna air, itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita tak biasa, kita guna air terus. Walhal, kalau tak guna air, guna yang tadi pun boleh. Boleh. Guna tisu tandas kan boleh. Tak guna air. Tapi kita tak biasa macam tu. Yang paling bagus kata sebahagian kitab, guna ini dulu baru guna air.
Memang kadang-kadang praktikal begitu. Maafnya sebagai contoh ketika kita pergi umrah ataupun kita travelling naik kapal terbang. Ketika itu kita nak kencing. Maka kita pergi masuk dalam tandas kan kecil je. Kita kencing. Di situlah praktikalnya guna tisu dulu. Sebab tempat tu sempit. Takut dia terpercik tempat lain dia kencing tu. Kita kencing dulu, kemudian ambil tisu, istinjak dulu, pakai tisu. Kemudian baru guna air. Supaya nanti air kencing yang masih lekat di hujung tu diserap oleh kertas tisu, kita buang dulu. Barulah kita basuh, taklah terpercik ke tempat lain air yang masih ada di hujung belakang tu. Itu sangat praktikal sekali. Di dalam bilik tandas kapal terbang yang di atas sana tu. Tetapi jika kering, tetapi dapat dihilangkan dengan batu, maka boleh menggunakan batu. Ilahnya tadi tak dapat dihilangkan. Sebab kalau kering dia dah dekat sangat, batu kan kalau digunakan masih ada lagi lekat situ. Tapi kalau dia kering dengan batu ni boleh juga tertanggal, silakan. Baik, hendaklah najis tersebut tidak bercampur dengan benda lain. Tidak bercampur dengan benda basah seperti air kencing, dia dah jadi, unsurnya dah jadi lain dah. Dan dah pergi tempat lain pula, dia makin membesar tempat najisnya tu. Dia merebak tempat lain. Atau kering, sama ada najis seperti tahi binatang atau najis tahi binatang ni, najis tu bercampur dengan tahi manusia tadi, itu tak boleh juga. Atau debu yang suci ada dekat situ, tak boleh juga. Dia mesti solid najis tu. Sekarang fasal yang ke-6, bab wuduk. Faslun. Furudul wudu'i sittatun. Saya baca yang Arab ni supaya kita dapat ijazah. Sebab ijazahnya kan dalam kitab ni kan dalam bahasa Arab ya. Fardu ataupun rukun-rukun wuduk ada 6 perkara. An-niyatu, niat, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini ma'al midaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Wa mashu syai'in minar ra'si, menyapu sebahagian kawasan kepala. Wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Wa tertib. Baik. Wuduk disyariatkan sejak dahulu lagi. Sebab itu wuduk ni syariat lama, dipanggil asy-syari'atu al-qadimatu. Nabi-nabi lain pun ada wuduk juga. Tapi beza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini ada 2 yang membezakannya. Satu, al-ghurrah, melebihkan mengusap kepala. Begini. Biasa kalau kita usap kepala, kita akan begini saja. Lepas kita belajar ni, kalau boleh, kalau basuh nanti, letakkan air dekat kedua tangan ini, tapak tangan, perutnya itu ya. Letakkan ni ke alis sini dan tekan daripada depan ke belakang dan buat lagi sekali ke depan. Itu baru satu basuhan. Ataupun sekali saja boleh. Ini depan ke belakang. Itu dikira satu. Paling bagus ni ke depan lagi. Gitu. Supaya seluruh ini terkena air wuduk. Sebab nanti air wuduk itu akan mencahayakan kawasan ini. Jadi umat Nabi akan bercahaya nanti di hari kiamat kesan wuduk. Itu namanya ghurrah. Satu lagi tahjil. Tahjil membasuh lebih daripada atas batas buku lali. Maaf ya, saya bayangkan ini kaki saya, ini buku lali. Kita lebihkan sampai ke tengah betis. Jangan buku lali saja, memang memadailah. Tapi kita lebih, tu namanya tahjil. Tadi ghurrah, ini tahjil. Itu yang membezakan umat ini dengan umat yang lain. Wuduk bermaksud artinya wada'ah, kebaikan, keindahan. Sebab orang yang berwuduk itu tanda orang baik. Orang yang nak indahkan suci zahir dan batin. Syarak membasuh sebahagian anggota tubuh. Bukan seluruh, kita nak basuh sebahagian saja. Apa dia sebahagiannya tu? Muka, tangan, kaki, kepala. Itu namanya anggota-anggota wuduk. Perut bukan anggota wuduk. Ya. Lagi dada bukan anggota wuduk. Itu maksudnya anggota tertentu dengan air. Kalau dengan lain, dengan debu, itu tak nama wuduk, nama tayammum. Itu pun hanya 2 je, muka dan tangan. Dengan niat tertentu, mesti ada niat. Kalau tak ada niat, tak nama wuduk lah.
Baik. Daripada 6 rukun wuduk, 4 daripada Al-Quran. Membasuh muka, Quran. Membasuh kedua tangan, Quran. Sebahagian kepala, Quran. Basuh kaki, Quran. Ha? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Itu dalam Al-Quran sebetul. Ha? 4. 2 lagi daripada hadis, iaitu niat dan tertib hadis yang sebut kita. Sebab itu siapa yang pegang Quran saja tak sah wuduk dia. Pegang hadis saja tak lengkap wuduk dia. Kan melengkapi Quran dan hadis. Niat bermula ketika membasuh muka. Tapi jika sudah berniat seawal membasuh tangan dan ketika berkumur-kumur, madah berkumur-kumur, niat hendaklah dikekalkan sehingga membasuh mana-mana bahagian muka. Jika tidak kekal, niat itu belum memadai. Contoh, niat sepatutnya kat muka kan, tapi saya berniat ketika basuh dah. Nama itu doa fardhan lillahi ta'ala. Niat tu mesti berkekalan sampai saya kena air kat bahagian muka ni. Ketika saya basuh ni, contoh, tiba-tiba ada kawan bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niat saya dah berubah dah. Niat jawab salam ke, niat nak baik, senyum pada dia. Niat wuduk tu dah terputus. Wajib kita niatkan lagi ketika basuh muka. Tapi ketika seorang-seorang, kumur, masih kekalkan niat. Kumur, madah. Kemudian al-istinsyaq. Istinsyaq ni maksudnya masukkan air. Masukkan air dengan tangan kanan ke hidung, keluarkan. Ini namanya istinthar. Keluarkan dengan tangan kiri. Ketika itu niat masih lagi sehinggalah basuh muka. Tak perlu niat lagi. Tapi selagi tak sampai muka, niat itu terputus, wajib niat semula. Itu ya. Cara berniat ni tolong diingat. Orang yang sihat dengan orang yang sakit ya beza. Orang yang sihat mesti ada perkataan wuduk atau menghilangkan hadas kecil. Bersuci untuk solat dan fardu wuduk. Caranya begini. Nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Boleh. Itu lafaz niat ya. Nawaitu rafa'al hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Boleh. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Dia ada hadas besar, hadas kecil ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk untuk menghilangkan hadas kecil fardu kerana Allah Ta'ala. Itu yang dalam niat. Kita lafazkan niat dalam hati. Itu penting. Tapi untuk orang yang tak sihat, lain pula. Contoh tak sihat, ada penyakit seperti selalu berhadas. Daimul hadas. Seperti salisul baul, kencing tak lawas. Yang kedua iaitu yang daimul hadas ni selalu berhadas, salisul rih. Angin selalu keluar daripada depan. Maaf ya, selalunya perempuan ni. Dan dubur, kentut belakang. Atau darah istihadah untuk perempuan. Tolong diingat, 3 kategori ya. 3 kumpulan. Satu, yang kencing tak lawas. Selalu menetes air kencingnya. Yang kedua, keluar angin, depan ataupun belakang. Bot. Yang ketiga, perempuan darah haid. 3 ni, berwuduk tak boleh sama dengan yang tadi. Kerana dalam kategori daimul hadas. Selalu berhadas, selalu keluar air kencing, salisul baul. Selalu keluar angin, salisul rih. Selalu keluar darah istihadah. Orang sebegini mesti ada niat syarat untuk membolehkan solat. Dia tak boleh untuk solat, tapi untuk membolehkan solat. Mesti ada perkataan listibahatis salat. Jadi bacanya nawaitul wudu'a listibahatis salah fardhan lillahi ta'ala. Tolong diingat ya. Kita baca listibah sebab alif lam itu wasal ya. Listibah bukan liistibah. Walaupun kalau menulis tu kan ada liistibah begitu. Tapi bacanya listibah. Kita tak tulis hamzah di bawahnya tu. Sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan solat. Kenapa? Sebab bila kita solat, keluar air kencing, batal. Kalau kita dengan niat untuk solat, batal solat itu. Tapi bersyarat, saya berwuduk macam ni untuk membolehkan solat. Akhirnya, bila kita solat nanti, air kencing tu ya, yang tak lawas tadi tu, keluar, tidak batal. Sebab kita dianggap special.
daimul hadas, orang yang special yang tak boleh kawal dah. Selalu je berhadas. Maksudnya selalu je dalam keadaan tak berwuduk. Tadi kan air kencing keluar kan menyusahkan kalau kita tak ada keringanan rukhsah sebegini. Inilah rukhsah dalam Islam. Tolong diingat sangat-sangat ya. 3 tadi diulang. Selalu keluar air kencing, salisul baul. Selalu keluar uh, kentut ataupun angin, ya. Salisul rih, satu lagi istihadah, keluar darah. Mesti ada perkataan listibahatis salah, guna bahasa Melayu lah kalau tak boleh nak hafal. Untuk membolehkan solat itu pun dah cukup. Ingat ya. Baik. Ghaslul wajhi, membasuh muka. Mengusap dengan membasuh beza ya. Kalau mengusap cukup dilakukan dengan sekadar membasah dengan air sedikit. Ambil air. Itu nama usap. Tapi membasuh menggunakan air yang dapat mengalir. Jaga. Air mesti mengalir ke seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Contoh muka. Seluruh ini mesti kena air yang mengalir. Siapa yang pakai spray tak memadai. Tak sah lagi. Tak sah lagi sebab air itu tak mengalir. Caranya, cara yang sama juga tapi alirkan air. Contoh, usapkan muka tu. Biar air tu mengalir. Ya, kan kita pergi umrah bawa botol tu kan spray tu. Boleh. Bagus juga kita boleh buat dalam masjid pun. Sebab air kan banyak sangat. Usapkan. Jangan tinggalkan gitu je. Sebab kalau tinggalkan begitu, takut air tu tak mengalir. Kecuali lah memang banyak dia mengalir sendirinya. Tak apa, boleh. Boleh. Kiaskan macam mana? Kiaskan. Contohnya kita ambil hus ya, air dia. Kita letakkan gini. Mengalir tak air tu? Mengalir walaupun tanpa diusap. Sama juga kiaskan tadi. Dia mengalir sendiri. Sama. Tapi yang kita takut, dia tumpuk-tumpuk sini. Mengalir. Kita dah yang ambil tangan. Sahlah tu. Tangan pula, tangan kanan. Tak sah lagi sebab dia tak mengalir. Alirkan. Kalau mengusap kepala, tak payah. Cukup. Tak pun, cukup. Tak perlu mengalir pun tak apa. Gitu ya. Dibezakan mengusap dengan membasuh. Beza tu. Batas muka yang wajib dibasuh dari ubun-ubun rambut ke hujung dagu sini secara memanjang. Daripada anak telinga kanan sini kepada anak telinga kiri lebar. Kawasan inilah yang wajib dibasuh. Wajib membasuh kulit dan rambut atau bulu yang ada dalam kawasan muka. Termasuklah bulu kening, misai, janggut. Sebab ia masuk dalam kawasan muka ni, janggut ni. Kecuali di bawah ni tak. Air wajib sampai ke bahagian dalam rambut atau bulu, sama ada tebal atau nipis. Untuk janggut dan jambang lelaki yang tebal, cukup dibasuh bahagian luar saja. Macam mana nak tahu tebal tak tebal? Janggut yang tebal ialah yang tidak nampak kulit jika dilihat daripada depan. Duduk depan dia, terpenting cari apa? Cari tak nampak dagu, tu maksudnya tebal. Janggut yang nipis pula ialah yang nampak kulitnya jika dilihat daripada hadapan. Tengok daripada depan ni nampak elok dagu hang, tu kira walaupun ada janggut. Tu kena masuk. Ayak kena masuk. Tapi kalau macam orang Pakistan, orang Arab tu dia janggut depa tebal daripada rambut kita ni. Jadi depa di luar saja tak apa. Bahagian janggut yang tebal yang wajib dibasuh ialah yang termasuk pada bahagian muka saja. Ni bahagian muka tadi. Bahagian yang luar di bawah dagu ni ke bawah termasuk batin yang tidak wajib dibasuh, tak payahlah. Dia masuk dalam ni saja. Benar? Perempuan kena jaga elok. Ni yang kata ni yang ini ni. Ni panggil perempuan tu dah dia masuk dalam ni. Ni wajib basuh ni. Jadi kerana itu ni kalau kami ni sideburn ni yang perempuan kan ada kat sini ni. Ni jangan bubuh kat telinga. Ketika berwuduk, ni jangan bubuh kat belakang telinga, takut tak sah.
Pasal janggut rambut tu kalau dilepas dia lagu tang ni. Yang perempuan lah. Kalau dalam kitab apa nama kitab Hidayatul Salikin dipanggil tali tudung. Tali tudung. Ni. Jadi perempuan kalau wuduk hak ni jangan dibuh belakang telinga. Biar dia juntai tang ni. Kalau nak buh telinga pun tak apa, tapi kena usap juga. Takut payah lagi. Biar dia lagu ni. Jaga-jaga tu. Baik, sama juga dengan bahagian kepala, saat kita masuk kepala. Membasuh kedua tangan serta kedua siku. Mana-mana daging yang tumbuh pada tangan asai, wajib juga dibasuh. Contohnya ada jari lebih yang ke-6. Kan dia masuk dalam bahagian tangan ni, kena basuh juga. Wajib membasuh kedua tangan dan apa yang ada pada kedua tangan seperti bulu-bulu, pisui, kuku, luak dan dalam. Luak ni dan dalam tu sikit lah, tak payah nak cungkil sampai habis. Wajib menghilangkan apa-apa yang boleh menghalang ayak untuk sampai ke kulit di tangan. Walau bagaimanapun kulit yang ada bisui di tangan tidak mengapa jika tidak dibuang. Samalah juga dengan kuping bisui, dia punya hak kerai kuping tu kan. Atau kuping jerawat di muka, tidak wajib dikopek atau dibuang walaupun senang untuk menggopek atau membuangnya. Hak kering-kering dah. Takut nanti bila cabut hak ni keluar darah, bisui dan sebagainya. Wajib membasuh apa yang ada dalam kuku yang zahir ni. Kalau hak dalam sangat tu tak. Kotoran atau benda dalam kuku yang boleh menghalang ayak, membatalkan wuduk, jaga-jaga saat lepas makan. Siapa kuku panjang takut dia jadi padat. Ayak tak masuk dalam tu, tak sah wuduk. Walau bagaimanapun jika sedikit atau kecil, ia dimaafkan. Lebih-lebih lagi kepada orang yang tidak dapat mengelak daripadanya seperti tukang cat ataupun mekanik di bengkel-bengkel kereta atau motosikal dan sebagainya. Jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut. Jika tidak boleh kerana telah termasuk ke dalam daging, membadailah membasuh di atasnya saja. Tidaklah Islam itu terlalu detail sangat sampai takut menyusahkan kita. Sunat tahjil. Tahjil tadi tu, melebihkan basuhan sedikit daripada batas siku. Ni siku, tahjil sampai atas. Kalau dalam kitab Hidayatul Salikin nak sampai bawah ketiak. Tu tak baik ni. Masya-Allah. Orang yang terpotong sebahagian daripada tangannya, dia wajib membasuh bahagian yang masih ada. Jika sikunya terpotong, maka hendaklah dia membasuh tempat yang terpotong. Yang mana adalah, yang mana tinggal. Menyapu sebahagian sedikit kawasan kepala. Tengoklah, dia bukan kata rambut. Kepala. Pasal itu orang yang botak, tak ada rambut, kena basuh juga kepala. Tu. Kepala hendaklah basah walaupun bukan dengan usapan orang yang berwuduk. Contohnya dibasahkan oleh orang lain atau meletakkan kepala di paip ayak yang keluar. Ni cerita budak-budak kecil dulu ni. Masa kita kecil dulu lah. Malas sangat, bau tenyih yang tu 1, 2, 3. Ayak dah keluar tu ni. Boleh dibasuh atau diusap. Ingat tadi basuh dengan usap. Basuh tadi dia mengalir, ayak tu mengalir. Kalau dah usap, lagu tu je. Tidak disyaratkan ayak mengalir. Tu. Cukup dengan usapan sahaja. Ayak hendaklah kena pada sebahagian kulit kepala atau rambutnya jika rambut itu berada dalam kawasan kepala. Rambut yang panjang atau sanggui, jika dilepaskan, diuraikan ke bawah dan keluar daripada kawasan kepala, tidak wajib dibasuh. Ni perempuan kena jaga ni. Jika hanya membasuh rambut atau sanggui itu, wuduk tidak sah kerana ia bukan termasuk had atau kawasan kepala. Contoh lagu ni. Ni sanggui, tu dia tentang sanggui perempuan. Dia pun ambil ayak buh kat atas tu lah. Walau kalau dileraikan sanggui itu, tu dia sanggui ujung rambut dia duk tang ni. Ini kan kepala ni hak wajib dalam kawasan kepala. Bukanlah semua rambut, tapi kawasan kepala ni wajib. Tapi kerana tadi dia bersanggui, dia pun buh tang ni, ayak tak masuk kena dalam, masuk tak menyerap masuk dalam kepala, kena kat sanggui saja. Walau bila lepas sanggui rambut panjang tang ni, jadi tak sah. Kena
semula. Jaga-jaga yang ada sanggui. Lagu mana? Mudah ya, tak payah nak lepas sanggui, tak apa. Tapi buh ayak sampai habis. Nah, sampai terasa kulit kepala sejuk. Itu sudah mencukupi. Kawasan yang wajib disapu adalah sekurang-kurangnya 3 helai rambut jika ada rambut. Ada kaul pendapat yang mengatakan sekurang-kurangnya sehelai. Jika botak, basuhlah mana-mana bahagian kepala kerana yang wajib dibasuh, disapu. Nah, basuh tu ayak mengalir, disapu tak mengalir pun tak apa. Adalah kepala bukan rambut. Orang botak tu wajib tak basuh, wajib pasal yang diwajib basuh kepala bukan rambut. Sunat ghurrah tadi tu, tolong diingat kalau melibatkan rambut ni ghurrah, melibatkan tangan dan kaki tahjil. Sunat ghurrah iaitu melebihkan mengusap kepala, bukan sahaja di bahagian depan kepala atau ubun-ubun saja, lebih afdal mengusap seluruh kepala dengan 10 seluruh kepala atau rambut. Baik. Kita ada 5 minit lagi Apabila tangan yang basah diletakkan di atas kain, apabila tangan yang basah diletakkan di atas kain, di atas kepala, tangan basah, buah kat kain, buah atas kepala, lalu ayak daripada kain tersebut dapat membasahkan kepalanya, ayak dari dia, bukan tangan, sah, ia sah dan dianggap telah mengusap kepala. Jika ada niat untuk mengusap kepala mengikut Imam Ramli. Mengikut Imam Ibn Hajar tidak perlu niat. Kita di Nusantara, apabila ada dua pendapat ini, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Ramli yang saya sebut tadi ni, yang Syekh Ramli As-Saghir yang ada kitab Nihayah tadi, kalau bertembung dengan pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang ada kitab Tuhfah tadi, kita di ulama di Nusantara kita lebihkan pendapat Imam Ibn Hajar. Itu Baik, kalau Mesir, orang Mesir, ulama Mesir lebih kepada pendapat Syekh Ramli. Kayu yang dibasah lalu disapukan di kepala juga dianggap memadai dalam menyapu kepala. Ni rasa segan, rasa malas ke mana, tak tahu. Ambil pembaris, tepung kayu, buah kain, celup ke ayak, tu dia kayu dia usap. Itu kira malas sangat. Malas murakab, kata kawan-kawan kita. Malas murakab. Bukan jahil murakab je. Malas murakab. Allah. Baik, mari kita lihat membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Wajib membasuh kedua kaki sehingga kedua buku lali. Termasuk jika ada rekahan pada kaki. Rekahan dekat belakang kaki tu. Bulu daging yang tumbuh, jari terlebih dan semua kuku, semua wajib basuh. Sunat tahjil ingat semula tuan-tuan. Kalau tangan dengan kaki, tahjil. Kalau kepala, ghurrah. Jangan terbalik lagi. Sunat tahjil iaitu membasuh lebih daripada batas buku lali. Seorang yang mengidap kencing manis yang telah dipotong kakinya, kaki kirinya, dia hanya perlu membasuh kaki yang satu lagi iaitu kaki kanan. Jika yang dipotong itu di atas buku lali atas itu, maka tidak wajib dibasuh kaki yang tinggal itu sebab dia lebih daripada had yang sepatutnya. Kan buku lali. Ini buku lali. Yang dipotong tu di atas buku lali, atasnya. Maka tidak wajib dibasuh kaki yang tinggal itu. Membasuhnya sunat saja sebab ia tak termasuk. Kalau di bawah tu lain, ni atas. Maka di atas tu dah terlebih, bukan lagi had untuk basuh kaki. Kalau basuh juga, tak apalah, tak mengapa. Tertib, melakukan satu persatu rukun-rukun wuduk daripada niat sehingga membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Tertib ini namanya tertib haqiqi. Faedah air wuduk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berwuduk dengan satu mud ayak, satu cupak. Seperti di dalam hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kana Rasulullah SAW yatawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdadin. Adalah Rasulullah SAW berwuduk dengan satu mud ayak, satu cupak. Dan mandi dengan satu sa' sehingga 5 mud ayak. Allah. Ya, mud saya ada mud kat rumah, tak ada nak bawa. Esok hari saya bawa. Kita sukat ayak dalam mud tu insya-Allah. Banyak mana ya, sikit je. Hari tu kami pernah buat sukat. Nanti tunjuk esok hari insya-Allah. Tak banyak mana. Mandi pun, mandi wajib pun 5 tu ya. Satu mud, satu
Satu sak, satu gantang sama dengan 4 mud. Mud yang orang bayar zakat fitrah tu beras. Nah, kita akan tengok ukurannya, maksudnya tak banyak. Baik, insya-Allah pasal yang ketujuh, pengertian niat dan tertib. Kita khatamkan ni dulu, nanti kita masuk tajuk baru selepas ini. Baik. Mari kita tengok maksud niat. Kita khatamkan ini dulu. Faslun an-niyatu, niat qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Niat adalah berkehendak melakukan sesuatu terus serentak melakukannya. Niat nak solat, Allah. Tu. Kalau niat nak solat la, 5 minit lagi baru nak solat, tu tak nama niat, tu namanya azam. Tempat dia dalam hati. Pasal itu wa talaffudhu biha sunnatun. Melafazkan niatnya adalah sunat. Kalau orang tanya, hang kata mulafaz usalli ni niat kitab mana nak rujuk? Kitab Safinatun Najah. Tu nah. Wa waqtuha 'inda ghasli awwal juz'in min al-wajhi. Ini solat ini bukan solat ni, ini adalah wuduk tadi. Solat pun lebih kurang sama, niatnya sama, sunat. Waktu berniat ialah ketika basuhan pertama membasuh muka. Ni bab basuh muka. Tertibnya wa tartibu, dan tertib adalah alla yuqaddama udwun ala udwin. Adalah tidak mendahulukan membasuh anggota badan atas anggota wuduk atas anggota wuduk yang lain. Dalam mazhab kita wajib tertib. Mazhab Hanafi tak tertib. Mazhab kita contoh ya, lepas kita lepas ambil wuduk, tiba-tiba dekat tangan ni ada sisik ikan besar. Lagu mana kita nak buat? Mana-mana yang dibasuh selepas anggota ni tak sah. Maksud kata, kan tangan lepas tangan kepala kan. Basuh kepala tak sah, basuh kaki tak sah. Lagu mana? Kena patah balik. Basuh mana? Basuh tangan ni balik. Kanan, kiri tak payah pun tak apa. Sebab dia tak semestinya wajib kanan baru kiri dah. Muka tak apalah, pasal dah sudah. Basuh tangan balik, kepala balik, kaki balik, tertib. Kalau mazhab Hanafi tak. Tang ni kan, kopek saja ni, buang basuh tang ni je, terus pergi solat. Pasal dalam mazhab Hanafi tidak ada tertib. Baik. Setakat ini dahulu, insya-Allah lepas kita solat, makan semua sekali nanti, siapa yang tak bersoalan maka kita sambung balik untuk pasal yang ke-8 pembahagian ayat insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.